Yang kadang-kadang bila mana kita tengok, kita perhatikan ramai dari kalangan kita baca suratul Fatihah tetapi solatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Na'udzubillah. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu ayah, bangka, rakan-rakan seperjuangan, ustaz-ustazah serta guru-guru dan juga sahabat-sahabat FB saya. Jadi insya-Allah malam ni kita akan teruskan perbincangan kita berkenaan dengan rukun qauli yang kedua. Kita nak perelokkan bacaan kita. Dalam bab Al-Quran ni, muslimin muslimat, banyak perbincangan di kalangan ulama. Sehinggalah kiamat nanti tak akan habis Al-Quran itu dikaji. Tapi apa yang kita cuba nak buat ni, apa yang saya cuba nak berikan sedikit pendedahan kepada ibu ayah, bangsa yang dirahmati Allah sekalian adalah berkenaan dengan tahsin qiraah dari sudut tajwid, dari sudut makhraj huruf, itu dari satu sudut. Dan sudut-sudut yang lain yang terlalu banyak tu memang bukan bidang saya. Satu, yang kedua memang tak ada kesempatan untuk kita nak ambil semua sekali. Kalau tak dapat semua pun kita dapat sedikit, alhamdulillah. Kalau tak dapat sikit, dapat semua pun lagi bagus, alhamdulillah. Okey, jadi ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak tengok tentang membaca suratul Fatihah dalam solat. Ia merupakan salah satu daripada rukun qauli. Rukun qauli yang mana kita wajib baca. Kalau kita tinggalkan akan menyebabkan kecacatan pada solat, bahkan tidak sah solat kita, bahkan akan membatalkan solat kita. Dalam sehari kita wajib membaca suratul Fatihah ini sebanyak 17 kali. 17 kali wajib baca. 17 kali kita wajib baca. 2 rakaat dalam solat subuh, 4 rakaat dalam solat zuhur, 4 rakaat dalam solat asar, 3 rakaat dalam solat maghrib, 4 rakaat dalam solat isyak. Itu yang 17 kali yang wajib. Selain daripada tu, maka kalau kita buat solat sunat, maka wajiblah kita baca dalam solat sunat tersebut. Tetapi yang wajib kita sebut dalam satu hari 17 kali itu tak boleh kurang. Tak boleh kurang daripada 17. Lebih, alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kita teruskan kepada rukun qauli yang kedua, itu membaca suratul Fatihah. Sebelum kita pergi kepada perbincangan yang lebih mendalam berkenaan dengan bacaan-bacaan dari sudut makhraj huruf, sebutan-sebutan dalam suratul Fatihah, malam ni kita nak tengok dulu berkenaan dengan syarat-syarat sah baca Fatihah ni. Apa kata ulama, kemudian apa pula yang didatangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang, Fatihah merupakan rukun bagi setiap rakaat semua jenis sembahyang. Sembahyang apa pun. Sembahyang sunat, sembahyang wajib, sembahyang malam, qiyamul lail, kan. Salat sunat istisqa, salat sunat minta hujan, salat sunat gerhana. Apa lagi yang kita buat? Kan? Salat sunat apa kita buat? Salat sunat witir, walaupun satu rakaat pun tetap ada suratul Fatihah. Salat janazah tetap ada suratul Fatihah. Okey, jadi dalilnya adalah sebagaimana hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Yang bermaksud tidak ada solat. Bererti tidak sah solat tersebut jika tidak dibacakan dengan suratul Fatihah. Apabila tidak dibaca dengan suratul Fatihah. Maka kemudian dibincangkan di kalangan ulama, bagaimana pula dengan basmalah? Bacaan Bismillahirrahmanirrahim, basmalah tu. Adakah ia salah satu daripada ayat dalam suratul Fatihah? Kalau disebut Sab'ul Mathani yang kita faham. Sab'ul Mathani pun nama salah satu nama daripada suratul Fatihah. Ataupun Fatihatul Kitab, pembuka kepada baca Al-Quran, iaitulah suratul Fatihah. Okey, jadi Sab'ul Mathani sebut sab'un. Sab'un ni 7. Jadi dia mesti lengkap dengan 7 ayat.
termasuklah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka Quran kita yang kita nak beli hari-hari ni, kan, yang kita ada kat rumah kita, cuba buka. Buka tengok surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia tulis 1. Berarti basmalah itu termasuk dalam salah satu daripada ayat suratul Fatihah. Tapi dalam surah-surah yang lain seperti suratul Baqarah, suratul Ali Imran, An-Nisa'ul Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, semuanya ada bismillah tetapi tak ada nombor 1 situ. Kecuali hanyalah surah Bara'ah ataupun surah Taubah, tidak ada basmalah pada surah tersebut. Kerana surah itu diturunkan ketika perang Badar. Maka tidak ada rahmat kasih sayang kepada orang-orang yang kufur pada perintah Allah Ta'ala yang melawan baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala dalam keadaan marah. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tengok, basmalah dibincangkan dengan ulama panjang sebenarnya. Tapi kita tak bincang panjanglah pada hari ini. Kita tengok adakah dia salah satu daripada ayat dalam suratul Fatihah. Basmalah, kata pengarang, basmalah salah satu ayat daripadanya. Oleh itu tidak sah bacaan Fatihah yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu kita pergi Mekah, Ustaz, tak baca bismillah pun. Alih-alih masuk je Alhamdulillahirabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tu baca Alhamdulillahirabbilalamin, tak ada bismillah. Okay. Kalau perasan mereka sebut tapi secara slow je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Dia sebut basmalah tu tapi dalam keadaan perlahan saja. Okey. Kemudian kita tengok ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Khuzaimah dengan sanad yang sahih daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa dia Ummu Salamah ini? Ummu Salamah adalah salah seorang daripada isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah salah seorang daripada ummahatul mukminin. Ummul mukminin, ibu kepada orang-orang Islam, iaitulah bila mana beliau telah pun kematian suaminya yang bernama Abu Salamah. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melawat menziarahi kematian Abu Salamah. Kemudian pada saat itu Ummu Salamah dalam keadaan sedih yang amat sangat, tapi Rasul ajarkan dia dengan satu zikir, iaitulah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Itu apabila ditimpa musibah, Rasul ajar kita dengan satu zikir, iaitulah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kita ni daripada Allah Ta'ala dan kita datang pada dia dan akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Rasul sambungkan sikit dengan doa zikir, iaitu Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah ganjarkan aku, berikanlah pahala pada aku dengan musibah yang Engkau berikan kepadaku. Kemudian wakhluf li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik daripadanya. Itu yang Rasul ajarkan kepada Ummu Salamah. Dan akhirnya Ummu Salamah ni baca doa tersebut, dan dikatakan, dia menyatakan bahawa Abu Bakar pernah melamarnya tapi ditolak oleh Ummu Salamah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sama juga pernah melamar Ummu Salamah tapi dia tolak. Akhirnya Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Itu semua adalah atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini dia Ummu Salamah. Dia kata apa? Bahawa Nabi SAW mengira Bismillahirrahmanirrahim sebagai satu ayat daripada suratul Fatihah. Okey, kita malam ni tengok pada masa kita ni. Jadi malam ni kita tengok dulu syarat-syarat sah bacaan Fatihah. Hari Khamis malam, Jumaat nanti insya-Allah kita akan tengok kepada makhraj huruf suratul Fatihah secara terperinci insya-Allah, walaupun tidaklah secara mendalam sebagaimana guru-guru yang lain, ustaz-ustaz, sahabat-sahabat saya yang ada yang mungkin tengah mendengar pada saat ini. Saya tidak detail seperti mereka, tapi sekurang-kurangnya audiens ataupun pendengar, ibu ayah yang sedang mendengar perkongsian daripada saya ni, sekurang-kurangnya dapat ambil intipati walaupun
walaupun tidak mendalam, tapi alhamdulillah insya-Allah cukup. Kalau nak jadi imam tu lepas. Insya-Allah. Okey, jadi muslimin rahmati Allah sekalian, kita tengok syarat-syarat sah bacaan Fatihah. Ini penting. Sila ambil perhatian syarat-syarat sah bacaan Fatihah. Yang kadang-kadang bila mana kita tengok, kita perhatikan ramai dari kalangan kita baca suratul Fatihah tetapi solatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Na'udzubillah. Memang soal penerimaan Allah Ta'ala pada solat kita ni, itu Allah Ta'ala punya cerita. Itu bukan kerja kita. Tetapi muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, kalau tengok kepada syarat-syarat sah bacaan Fatihah ni, mengerikan. Ada dari kalangan kita mungkin barangkali dia tidak buat, dia tidak mengikut syarat-syarat tersebut. Apa dia syarat-syarat itu? Antaranya adalah beberapa syarat yang mesti dipenuhi ketika membaca Fatihah. Pertama, pembaca mestilah mendengar bacaannya itu sekiranya dia mempunyai pendengaran yang normal. Dia bukanlah pekak, bukan. Tak perlu menggunakan alat pendengaran, tak perlu. Tak perlu cakap sampai menggunakan mikrofon. Cakap macam biasa je. Maknanya pendengaran dia itu pendengaran yang normal. Kalau dia baca Fatihah, dia sendiri kena dengar dengan telinga dia. Sebiji tu. Daripada bismillah sampai kat dhalin. Daripada bismillah sampai dekat dhalin. Okay, jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok Kita tengok yang pertama, pembaca mestilah mendengar bacaannya itu. Kena dengar. Kena dengar nanti dengan dia sendiri ni. Allahu Akbar. Contoh dia sembahyang seorang diri ataupun solat dalam keadaan sir. Solat sir apa dia? Solat zuhur, solat maghrib. Tu. Sebab tu kadang-kadang kita ada satu kisah tu, bila mana ada setengah orang dia perwatakan dia ni memang sentiasa berjubah, pakai pakaian yang smart. Ada orang macam tu, tuan-tuan muslimin muslimat. Kadang Pak Imam tengok biasa je, leke-leke je. Bukan kata leke, biasa-biasa je. Ada orang tu dia bukan biasa-biasa, bukan biasa-biasa. Pemakaian yang smart, orang yang kemas. Bila mana tak ada imam tu, ini orang cerita orang dulu-dulu muslimin muslimat. Jadi orang duk tunggu kan, tengok mana siapa nak jadi imam. Sebab tu surah Fatihah ni adalah surah yang sangat kita perlu ambil perhatian yang berat. Jangan kita ambil lebih-lebih kurang je. Jadi cerita bacaan secara sir dengan secara jahar ni. Apa dia sir? Bacaan secara perlahan. Iaitulah zuhur dengan asar. Jahar, subuh, maghrib, isyak. Baca secara terang, kuat. Makmum di belakang dengar. Itu jahar. Ada datang masjid, imam tak ada. Jadi dia tunggu, belan pun tunggu siapa yang kita nak panggil ni. Ni hamba Allah ni lah, panggil dia lah hamba Allah ni. Baru baik ada umrah ni, muka suci je kan, tak ada dosa ni kan. Jadi panggil dia, "Mat, jom jadi imam." Tak payahlah, saya ni belakang-belakang je, layak jadi makmum je kan. Saya tak boleh ke depan. Allah tu pakai tu hebat tu apa semua, bawa balik umrah ni. Orang tak ada dosa ni, jom sini. Dia kata, "Allah minta maaf banyaklah, saya tak pandai," dia kata. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat tu bila dia kata dah orang suruh sangat ni, pergilah dia. Jadi dia kata, "Insya-Allah lah saya cuba." Dia pun akad takbir Allahu Akbar sembahyang zuhur ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia pergi sembahyang zuhur dalam keadaan baca secara kuat. Tu. Sebab tu nak jadi imam muslimin muslimat bukan perkara yang mudah. Ada setengah orang dia daring, dia terlalu berani. Padahal dia tak ada ilmu tentang perkara demikian. Jadi baru-baru ni ramailah di kalangan kita yang jadi imam kan, di rumah. Itu yang sampai timbul isu tongkat kan. Ada yang pegang kanan, yang pegang kiri. Mana satu tu betul? Pegang kanan ke pegang kiri? Lepas tu pegang macam-macam kan. Tukul tor pun ada juga. Na'udzubillah kan. Macam-macam. Ada pegang lembing, pedang dan seumpamanya, tongkat. Okey. Jadi kita tak bincanglah dari sudut tu sebab telah pun dijawab oleh kalangan ulama. Di tempat kita mufti-mufti pun dah jawab. Jadi muslimin rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kalau orang tak biasa, tak tahu apa tu sir, apa tu jahar, bahaya juga. Jadi bacaan Fatihah sekalipun, baca secara sir sekalipun, secara perlahan sekalipun, walaupun sembahyang seorang diri, walaupun dia bukan imam, kalaulah dia imam sekalipun, tapi
dia tu imam ketika solat zuhur dan asar, dia baca, dia kena dengar dengan telinga sendiri. Kena dengar dengan telinga sendiri. Dia tak boleh Allahu Akbar, terkumak kami, tak dengar apa-apa. Ataupun seperti berbisik. Tak dengar butiran huruf tu, makhraj dia keluar kat mana satu-satu. Itu yang menyebabkan solatnya itu tidak menepati syarat sah solat. Jadi, jangan kita ingat baca Fatihah tu wajib, kita asal baca je. Tak apalah, asal Fatihah baca, sah lah sembahyang kita. Tak. Fatihah tu pula ada syarat-syarat dia yang perlu diraikan. Yang pertama tadi iaitulah pembaca mesti mendengar bacaannya sekiranya dia mempunyai pendengaran yang normal. Kena dengar dengan telinga tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampailah waladdallin. Kena dengar dengan telinga sendiri. Ingat, saya mengajar kitab fiqh manhaji ni, saya ingat dah berbelas tahun kot kat Johor ni. Bermula daripada surau, saya ingat kecil je surau tu, di Cahaya Baru, kampung Cahaya Baru. Tak sempat habis, lepas tu banyak urusannya, jadi terpaksa tangguhkan kuliah di sana. Banyaklah saya harap masjid surau dengan kitab ni. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Bila kita masuk dalam bab ni, ramai yang lepas kuliah datang jumpa, dia kata, apa Ustaz, selama ni saya baca ikut dan je. Itu yang kita tak nak tu. Kadang dengar dan tak dengar, dia kata dengan telinga sendiri. Kadang bunyi butir dia, kadang tak bunyi butiran huruf tu. Sebiji-sebiji. Okey, itu yang pertama. Syarat yang kedua, bacaannya mestilah secara tertib. Bacaannya mestilah secara tertib, iaitulah mengikut susunan ayat yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping meraihkan makhraj. Kita tengok dulu. Yang pertama, ikut tertib. Baca tu ikut tertib. Bermula dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikut tertib. Tak boleh ikut dan kita ambil suratul ladzina an'amta alaihim dulu, kemudian masuk ar-rahmanir-rahim pula, tak boleh. Satu. Itu semua orang maklum. Yang kedua pula, mestilah meraihkan makhraj huruf. Ini yang kita akan tengok satu-satu nanti, insya-Allah pada hari Khamis nanti. Khamis malam Jumaat. Sebiji-sebiji. Nanti kita akan tunjukkan apa ni ayat Quran, suratul Fatihah, masing-masing boleh tengoklah Quran masing-masing. Mana yang saya sebut tu bulatkan, buat pensel. Kita kalau nak belajar menekuni ayat-ayat yang kita nak baca tu, bawa Quran, ada Quran depan kita, kemudian ada pensel, tulis. Kan sebutan-sebutan tu. Kadang-kadang alhamdu, ha tu ada bunyi alhamdu. Itu. Kemudian ar-rahmanir-rahim, ha nipis je, ha simpul dia buatnya. Kemudian panjang pendeknya, dia surut nafasnya. Ramai yang kadang-kadang curi nafas. Bila sembahyang seorang diri, banyaklah dia curi nafas. Bila berimam tak dengar pula bunyi dia. Kalau dia jadi imam, okey. Bila jadi makmum, kadang-kadang minta maaf kalau saya sebut ni, kalau ada kalangan kita yang buat, tolong jangan buat lagi lepas ni. Contoh, dia buat gini. Guna senapas. Tetapi dia wakaf setiap ayat. Wakaf ni apa? Berhenti setiap ayat. Contoh berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Tu berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Sekali berhenti, ambil nafas baru, sama ayat lain. Berhenti, ambil nafas baru, guna ayat lain. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti kan? Nafas. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Waqaf. Ambil nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu cara yang betul. Tapi ada yang buat macam gini. Dia baca waqaf, tapi dia tak ambil nafas baru. Guna nafas sama je. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada. Sebab itu kadang-kadang ada setengah orang, kita baca Fatihah. Kadang saya tengok pada diri saya sendiri. Bila baca Fatihah dalam solat sunat tu, habis laju dah. Mengikut tertib, adanya makhraj, kemudian ikut susunan ayat, ada panjang pendek dia. Yang paling laju, paling ringkas,
Itu pun dikalahkan lagi oleh orang lain. Aku tak tahulah dia ni baca macam mana. Laju benar. Laju. Kan? Ayat kursi yang dia baca pun kalah kita yang baca Fatihah ni. Na'udzubillah. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara benda yang kita perlu ambil perhatian. Jangan guna nafas yang sama tapi kita wakaf setiap ayat. Tak kena cara. Satu. Yang kedua, ada yang curi nafas. Curi nafas. Curi nafas macam mana? Contoh dia wasal. Wasal ni sambung-sambung. Sambung macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia berhenti situ. Contohnya dia wasal tu tapi dia curi nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pun tak pandai nak buat sebab kita tak biasa kan. Ada orang ni boleh buat. Dia curi nafas. Yang kadang-kadang lagi memalukan kita bila mana ada kalangan kita yang baca Yasin, guna mikrofon, curi nafas. Na'udzubillah. Dok comel lah. Apatah lagi kalau yang buat tu Pak Imam. Ataupun bila lah orang-orang frontliner dalam masjid ni. Janganlah macam tu. Sebab kita duduk masjid, kita tahulah. Jadi muslim rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kedua. Yang ketiga, antara kesalahan yang ramai orang buat ketika baca surah Fatihah dalam solat, waqaf ma'adid li sukun tu dia tak ada panjang, tak ada mat. Dia tak buat mat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Tu mat adid li sukun. Him tu, rahim. Boleh buat 2 harakat, boleh buat 4. Kan boleh buat 5. Nak buat pendek, paling pendek 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tu. Dia ada ma'alid sukun dia. Tapi ada setengah orang. Ini tolong ambil perhatian. Sebab saya tengok ini kesilapan yang ramai orang buat. Kat mana? Dia baca. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Dia wakaf guna nafas yang sama yang pertama tadi. Tapi dia wasal tetapi dia tak ada, dia wakaf tapi tak ada mat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ramai macam itu. Ramai. Minta maaf banyak-banyak. Saya kena sebut benda ni. Sebab apa? Ini adalah sah tak sah solat kita. Sebab itu jangan kita pertikaikan. Kenapa Allah tak bagi aku itu? Allah tak bagi aku ini? Aku dah sembahyang dah. Aku dah buat macam-macam dah. Kenapa Allah tak bagi apa yang aku nak? Rupa-rupanya salat kita litang pukang muslimin muslimat. Kita ingatkan Allah Ta'ala dah dengar rintihan kita. Kita ingatkan Allah Ta'ala dah tahu apa yang kita buat. Rupa-rupanya salah. Tu sebab itulah ibu ayah abang kat rahmat Allah sekalian kena ambil perhatian betul-betul dalam suratul Fatihah ni. Okey, kemudian diteruskan lagi, selain daripada meraihkan makhraj huruf dan menzahirkan bacaan yang bertasydid, yang ada sabdu kena zahirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contohnya, Maliki yaumiddin. Middin tu, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab kalau kita tak tekan pada tasydid, mana kita tak meraihkan hukum hakam yang ada tu, sebutan-sebutan panjang pendek, tasydid, syiddah ni, sabdu ni, maka dia akan mengubah makna. Itu yang bahaya bila mengubah makna. Contohnya pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mengabdikan diri kami. Ataupun hanya kepadamu lah Allah kami sembah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi kalau dia tak buat iyyaka, hanya kepada-Mu, dia akan buat iyyaka na'budu. Dia akan beri maksud yang lain. Kepada matahari aku sembah. Ada maksud pada matahari pula. Itu yang akan mengubah maksud. Jadi hati-hati muslimin muslimat ibu ayah dirahmati Allah sekalian dalam perkara ni. Quran jangan buat main-main panjang pendek, kemudian sabdu dan sebagainya. Baris atas bawah pun dia boleh mengubah makna. Mar'atun maksud dia perempuan. Mir'atun maksud dia cermin. Mir'atun cermin. Mar'atun perempuan. Okay. Kita tengok pula yang ketiga, syarat-syarat sah bacaan Fatihah yang ketiga. Hendaklah dia melafazkan satu-satu kalimat itu dengan lafaz yang tidak mengubah maknanya. Dah masuk tadi sikit tu. Sampai sebutan tu biarlah sebiji-sebiji, ha bunyi ha, jangan bunyi ha. Sebab apa? Dia akan mengubah makna.
Iyyaka. Ada sabdu, sebut sabdu tu. Jangan sampai kita hilangkan sabdu akan mengubah makna. Sekiranya dia melafazkannya dengan satu lafaz yang tidak mempengaruhi kesahihan maknanya, maka Fatihahnya tidak batal. Okey. Dalam bacaan Fatihah ni, dalam Al-Quran pun sama juga. Dia ada dua jenis kesilapan. Kesilapan pertama namanya Al-Lahnul Khafi, kesilapan yang kecil. Kemudian kesilapan yang kedua nama dia Al-Lahnul Jali, kesilapan yang besar. Kesilapan yang kecil ini adalah kesilapan yang mana contohnya panjang pendek dia. Contohnya huruf mat. Patutnya buat 4, dia pergi buat 3 je. Tak cukup syarat mana. Tapi lepas dah. Dah ada panjang dia. Tapi dia tak pandai nak ikut kadar tu. Panjang pendek dia tu dia tak pandai lagi. Orang kata tak pandai kadang dah lama dah. Kan orang lama. Tapi panjang pendek pun dia tak. Kadang-kadang ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu yang pertama tu dia baca okey. Iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in tu lain pula bunyi dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih. Dah jadi 4 harakat contohnya. Tu. Dia tak mengubah makna muslimin-muslimat, tapi itulah satu kejelekan, satu kecacatan. Apatah lagi kalau yang buat tu adalah seorang imam, itu adalah satu bentuk keaiban yang besar sebenarnya. Okey, jadi muslim yang dirahmati Allah Taala sekalian, kalau ia tidak mengubah makna, contohnya dekat ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu patutnya mad lazim kalimi musaqqal waladdallin baca dengan 6 harakat, tapi dia sebab dia semput tak sampai 6 contohnya waladdallin. Contoh. Tapi jangan buat gitu. Kalau dah tak larat sangat bolehlah. Orang tertentu je ni. Jadi kita orang yang normal ni buat macam biasa je lah. Ni contoh ni. Boleh ke tak tu? Itu dibolehkan untuk diri dia lah. Maknanya gitu. Tak batal lah maknanya. Fatihah dia tu tak batal. Tu. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Contohnya huruf Ra dia. Patut Ra sebut Ra. Sebab dia memang lidah dia macam gitu contohnya. Dia mengubah makna tak? Tak mengubah makna. Terubah makna. Itu dimaafkan. Tapi seboleh-bolehnya jangan buat. Jangan buat. Kita tengok pula yang keempat. Hendaklah dibaca dalam bahasa Arab dan tidak sah dibaca terjemahannya kerana terjemahan itu bukanlah Al-Quran. Baca dengan bahasa Arab. Mesti bahasa Arab setelah Fatihah. Kemudian yang kelima, bacaannya mesti dibaca dan disempurnakan ketika dalam keadaan berdiri. Mestilah keadaan berdiri itu, kan? Daripada bismillah sampai kat waladdallin, kita dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri kita baca Fatihah tu. Sekiranya dia rokok, tengah berdiri tegak ni, dia rokok. Ketika rokok tu, dalam keadaan bacaan Fatihahnya belum sempurna, dia rokok tu waladdallin kat sini ni. Ni ramai juga yang kadang-kadang ni buat gini ni. Ingatkan anak-anak kita dan dia sembahyang kan. Nak cepat sangat. Sebab apa nak tengok apa ni Doraemon petang-petang pasal contohnya. Sembahyang dah lambat pukul 6. Jadi kan baca Fatihah pun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin tu dah rokok dah. Contohnya. Itu bererti dia tidak menghabiskan, tidak menyempurnakan suratul Fatihahnya ketika berdiri. Itu akan membatalkan solatnya. Bahkan dia wajib mengulangi Fatihah tersebut. Dia wajib mengulanginya. Dia kena dalam keadaan berdiri tegak, baca Fatihah sampai habis. Okey, kemudian ada sedikit perbincangan. Sekiranya orang yang sembahyang itu tidak mampu baca Al-Fatihah disebabkan dia bukan orang Arab atau sebagainya. Ini perbincangan di kalangan ulama. Dia bawa masalah satu tu macam mana nak selesaikan. Ada orang ni contohnya baru masuk Islam. Dia tak tahu baca Fatihah macam mana. Muslimin muslimat, saya pernah bersama dengan sahabat-sahabat saya masa di Johor Corporation dulu ketika imam di sana. Kami bersama dengan program-program orang asli. Biasa buat di Kukub orang asli di sana, kemudian di Pasir Salam, di Pasir Gudang sana, di Ulu Tiram. Kemudian banyaklah di Feldanita dekat Mersing sana. Banyak tempat-tempat yang lain lagi yang tak dapat saya nak sebut kat sini. Kadang-kadang surah Fatihah yang kita ajarkan pada mereka itu pun kadang-kadang ada yang skip. Sebab apa?
mereka tak tahu. Jadi tak heran kalau ada di kalangan mereka yang tak tahu baca Fatihah. Mungkin disebabkan kerana mereka tidak didedahkan dengan ilmu-ilmu agama pada mereka, yang datang pada mereka. Minta maaf, setengah tempat tu bila kita tengok ada church kat dalam tu. Orang Kristian dia sediakan church kat dalam tu, ada orang yang jaga tu. Kan? Demikian juga orang Islam kita pun ada juga. Kan? Tapi ada yang berani tak beranilah duduk dalam tu. Kan? Bergaul dengan orang kat situ. Kadang kita pergi hujung minggu tengok, kesian. Jadi muslimin sangat rahmati Allah Ta'ala sekian. Jadi itu semua adalah tugas kita bersama dalam mendidik masyarakat kepada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin orang ni dia tak tahu baca Fatihah. Tapi dekat Kukup lah satu program yang mana kita orang buat bacaan surah Fatihah. Sekali tengok orang asli tu lebih handal, siap baca Taranum lagi. Kan? Itu maknanya dia orang dah bergaul dengan masyarakat biasa. Jadi sekiranya ni dia berbincangan di kalangan ulama ni, sekiranya ada kalangan orang ni bila dia baca Fatihah dia tak pandai. Dia nak semayang tapi dia tak tahu baca Fatihah dengan betul. Maka dia boleh baca 7 ayat Al-Quran yang lain. Maka dia boleh baca 7 ayat Al-Quran yang lain yang dihafal sebagai ganti bacaan Fatihah tersebut. Sebagai ganti bacaan Fatihah. Contohnya dia selalu dengar qul huwallahu sebut tak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia ingat dia tahu 2 ayat tu je. Contohnya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca dah 7 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad contohnya. Ini contoh saja ni. 7 ayat bagi menggantikan surah Al-Fatihah. Kalaupun bagaimana pula dia tak tahu apa. 1 ayat pun dia tak hafal. Dia tidak menghafal sedikit pun ayat Quran, maka dia hendaklah berzikir kepada Allah sekadar panjang bacaan Al-Fatihah. Sekadar panjang, agak-agak berapa minit kita baca Fatihah ni? Ada 2 minit. Lebih kurang kita letaklah 2 minit. Fatihah. Siapa ada 2 minit? Contoh ni kita letak. Katakan 2 minit tu bacaan Fatihah. Jadi dalam 2 minit dah dia berzikir. Kadang kita masa di universiti dulu, ada kadang di kalangan orang-orang bukan Islam yang kawan-kawan kita ni, dan dia jumpa kita pun astaghfirullahalazim, dia pun istighfar. Contoh yang dia tahu tu, istighfarlah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dengan kadar sebagaimana kita baca Fatihah. Kemudian dia pun dia rukuk. Okey, jadi itulah dia bayar bakat muslimin muslimat dirahmati Allah Taala sekalian. Perkara berkenaan dengan syarat-syarat dalam meraihkan pembacaan suratul Fatihah. Jangan kita ingat suratul Fatihah itu merupakan salah satu rukun dalam solat, kita dah baca dah lepas. Tak. Dia ada syarat lagi yang perlu kita raihkan. Barulah kita betul-betul lepas dalam pembacaan suratul Fatihah kita. Cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Mohon maaf atas salah silap dan kekurangan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.